Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam channel Ainazah. Okey, korang semua apa khabar? Sihat ke? Saya harap korang semua yang tengok video saya ni sihat-sihat walafiat. Amin alamin. Okey, sekejap center tak? Nampak cahaya dekat belakang kan? Saja nak bagi nampak cantik sikit. Korang okey tak macam ni? Kalau okey, kita teruskan. Okey, sekarang saya dah sebulan 2 hari. Kemarin hari Sabtu 19 hari bulan 4 genap sebulan. So hari ni hari Senin dah 2 hari. Sebulan 2 hari. Saya habis bukan habis, baru lepas bersalin. Hari ni saya nak kongsi cerita, kongsi pengalaman saya bersalinkan anak nombor 3. Tak sangka saya macam bertukar pula suara. Ya Allah, sekejap tiba-tiba je suara bertukar. Dalam diam-diam, saya macam tak sangka saya dah 3 orang anak. Saya macam, ya Allah, betul ke saya dah ada 3 orang anak? Dan semua anak saya perempuan. Plan nak anak lelaki tapi tak adalah plan nak anak nombor 3 ni dalam masa yang terdekat. Maksudnya 2 orang anak pun syukurlah. Tapi kalau Allah bagi rezeki yang ketiga nak anak lelaki macam gitu. Tapi Allah bagi sebaliknya. Mungkin ada hikmah. Kejap suara saya macam lain pula. Dia macam tersekat-sekat sikit. Kering kot, tekak. Ataupun saya nervous ke? Okey, kejap. Apa yang cerita tadi? Lupa dah. Saya baru ingat yang saya nak kongsi cerita saya, pengalaman saya bersalin. Macam mana saya bersalin. Sebelum saya nak cerita bersalin, nak cerita pada awal dulu. Okey, sebenarnya saya tak ada rasa tanda-tanda nak bersalin pun masa tu. Cuma penat je lah, penat. Jadi tunggu hari demi hari sampailah 19 hari bulan, bukan 19, 18 hari bulan 3, hari Selasa. Waktu tu hari nuzul Al-Quran. Dan masjid ada buat satu program. Dan masa tu satu Malaysia hari nuzul Quran kan cuti. Jadi sesuailah waktu tu masjid mengadakan program. Jadi ramailah orang datang. Dan waktu tu saya ambil kesempatan, saya pergilah program tu. Tapi saya tak duduk pun program tu. Saya just tengok-tengok je. Jadi je saya pagi tu, saya ambil kesempatan lah berjalan-jalan dekat masjid tu. Supaya adalah tanda-tanda nak bersalin. Yalah, kita saja nak berjalan. Waktu tu saya puasa. Okay, jalan-jalan sampailah program tu habis. Pukul 9 lebih. Daripada saya turun pukul 9 macam tu kot. Saya pun tak ingat masa tu. Sampailah habis program. Belah petang tu ingat, lepas Zuhur tu ingat saya nak buat exercise. Tapi saya tertidur. Saya memang tak tahulah anak yang ketiga. Saya mengandungkan yang kali ketiga ni banyak sangat tidur. Banyak sangat baring. Sebab pertama berat. Saya rasa macam berat sangat perut saya. Yang kedua, saya macam tak boleh nak buat apa. Saya melemah je badan. Tak bertenaga. Kan? Tak tahu kenapa. Walaupun saya dah buat urut semua. Tapi dia macam suka tidur kan. Mungkin. Tak tahu, saya tak tahu mungkin. Jangan. Tak ada mungkin. Memandai je. Okey. Lepas tu, lepas asar tu saya ada buat exercise naik turun tangga. Tapi ya Allah, naik turun tangga sampai yang kelima. 5 kali. 1, naik atas, 2, 3. Naik turun sampailah 5 kali. Saya rasa macam, tak boleh ni, macam menggeletar badan kan. Sebab, yelah kita puasa. Macam kaki tu menggigil tau. Tak lapar. Dia tak lapar. Tapi menggigil kaki macam dah tak larat. Saya terpaksa dah stop. Itu pun tak ada juga tanda-tanda bersalin. So lepas tu saya terus buat kerja. Saya iron baju. Tiba-tiba kan keluar air ketuban. Tapi tak ada air ketuban yang banyak tu. Sikit-sikit je leaking kan. Leaking nama dia. Sebenarnya saya baru sedar air ketuban saya rupanya dah 2-3 hari yang lepas dah leaking sebenarnya. Sebenarnya dah bocor dah. Saya punya ketuban tu memang dah keluar. Tapi dia keluar sikit-sikit lah. Sebab saya perasan juga, saya cuci toilet masa 2 hari yang sebelum tu. 2 hari sebelum tu,
Dia keluar, lepas tu saya tukar cadar, saya kemas bilik lah kan, kemas bilik, sapu semua tu. Dia ada keluar sikit-sikit. So masa iron baju waktu hari 18 hari bulan tu kan, hari yang terakhir saya dekat rumah. Hari terakhir sebelum saya bersalin lah. Waktu tengah iron tu, saya dapat rasa macam, ini air ketuban ni. Sebab dia macam, nak kata kerap tu tak adalah kerap. Tapi memang akan keluar benda yang sama. Dan saya fikir takkan keputihan macam ni kan. Dia jenis air. Bila cium bau, dia tak ada apa-apa. Bau dia kosong. Jadinya macam, saya syak ini air ketuban. Lepas tu, iron je teruskan iron lah. Saya teruskan iron sampai siap lah. Lepas tu kan, lepas iron dekat maghrib, lepas maghrib tu saya nak solat lah. Dia keluar lagi. Dah rasa dah ni air ketuban ni kan. Lepas tu, kita pun teragak-agak kalau air ketuban keluar sikit-sikit kena pergi hospital ke tak kan. Macam teragak-agak. Jadi tak apa, hold dulu kejap. Tak kisah sangat benda tu. Sebenarnya kena ambil berat lah benda ni. Lepas isyak, saya solat tarawih. Lepas solat tarawih, witir semua tu, dia keluar lagi. Kena keluar lagi. Lepas tu saya teruskan lagi buat kerja. Lepas tu dah nak tidur pukul 11 lebih. Dia keluar lagi masa nak tidur kat atas katil. Tapi tak basah lah kat atas katil tu. Saya dah lapik dengan kain batik semua. Dia keluar lagi. So saya rasa macam confirm ini air ketuban. Petang tu saya dah rasa confirm. Ini lagi confirm. So saya terus call hospital. Sebab suami saya cakap boleh lah bawa ke hospital. Tapi saya tak sure lah kalau keadaan saya macam ni boleh pergi hospital tak. Masa tu kita blur, kita tak tahu, first time. Dan ini adalah first time saya bersalin dekat hospital kerajaan. Tak tahulah macam boleh ke nak pergi hospital kerajaan kan, macam mana kan. So saya pun call dalam pukul 9 lebih tu. Pukul 9 lebih pukul 9 lebih macam tu lah. Saya call hospital kerajaan, saya cakap saya nak tanya tentang leaking. Lepas tu dia hantar kita ke bahagian PSC macam tu lah. Saya pun tak tahu PSC tu apa sebenarnya. Dahsyat kan. Itulah tak banyak buka info-info. Macam saya suka sangat tak rujuk. Benda yang tak tahu tu tak rujuk dulu kan. Main teka-teki je. Tak boleh lah macam tu. Kita kena jadi orang yang bijak. Macam tu. Kena cerdik. Okay, lepas tu saya cakap lah. Hospital tu kata, walaupun dah bocor pun sikit, keluar sikit pun kena datang hospital juga, bahagian PSC. So saya cakap, waktu tengah malam pun boleh datang ke? Dia kata, boleh. Saya ingatkan kerajaan ni ikutlah waktu kerajaan. Siang kerja, barulah kita boleh masuk kan. Rupanya tak. Tengah malam sakit macam mana pun, boleh datang. Saya baru tahu. Ini adalah pertama kali saya nak berserah diri dekat hospital kerajaan. Sebelum ni swasta. So macam kalau swasta, diorang dah cakap awal datang je anytime kan. Kalau kerajaan, kita fikirlah mindset kita ingat waktu kerja kerajaan juga pagi kan. 8 pagi sampai 4 petang, 5 petang macam tu. Punya tak, datang je. Kat bahagian PSC dengan emergency kan sebelah-sebelah kan. So, saya pun baru tahu. Kesian saya. Okay, lepas tu, lepas dah call hospital suruh datang waktu tu. Dan saya terus call suami saya yang saya nak pergi hospital malam tu juga. Alhamdulillah, saya dah settle semua barang. Sebenarnya, esoknya kan 19 hari bulan kan. Sebenarnya 19 hari bulan tu saya dah kena sedar diri kalau tak ada tanda-tanda bersalin. Tapi disebabkan saya dah leaking, saya dah tahu awal dah malam tu. So ngam-ngam lah sampai sana dah pukul 12. Okey lah 19 hari bulan tu. Tapi memang tak ada tanda-tanda nak bersalin. Memang tak ada rasa sakit. Rasa contraction pun tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa macam contraction tu maksudnya macam sakit 5 minit ke 5 minit. Tak ada. So masuk kat BSC. Lepas tu dah daftar semua. Dia cek jantung. Cek jantung baby apa TSC pandai saya ni. Saya cakap apa yang saya tahu je. Sebut dah. Yang cek jantung baby yang duduk macam tu kan. Dengan cek contraction tu. Okay, lepas dah cek jantung baby kan. Jantung baby, saya baring lah, kena baring. Diorang nak tahu keadaan saya. Contraction ke tak. Nak tahu berapa minit ke minit. Lepas tu jantung baby, semua tu lah. Lepas setengah jam kemudian, dia nak cek pembukaan laluan baby tu lah. Bila selok, diorang cek, rupanya baru 1 cm. 1 cm memang lah sebab tak ada tanda-tanda nak bersalin. Baru sikit macam ni, 1 cm. Tak tahulah 1 cm besar mana, tapi masih sikit sangat. Okay, kemudian saya dihantar ke ward. Sebelum ke hantar ward, nurse kat situ minta saya call suami daftar untuk masuk ward.
dekat bahagian unit apa? Saya tak ingat, tapi ada unit lah, unit apa tah, bahagian apa. Kat situ lah daftar kat situ. Lepas tu sebelum saya masuk ward tu, saya kena masuk baruah. Bukan baruah, ya Allah malu saya. Bukan baruah. Jarum, cucuk jarum, saya panggil jarum. Okay? Cucuk jarum besar tu dekat sini tangan ni, dekat belah kanan. Lepas tu kan, saya dah masuk jarum. Lepas tu diorang hantar saya ke ward. Tingkat berapa? Tingkat 8 silap. Masa tu saya tingkat 4. So transfer ke tingkat 8. Dan kat situ sebelum dapat masuk ward tu kena duduklah kat kursi tunggu. Tunggu dekat sejam lebih lah. So saya dapat katil dalam pukul 2 ke 1 lebih. Macam tu. Dan saya pun syukur sangat-sangat, tak sangka saya dapat katil hujung sekali dekat dengan tingkap. Kipas betul-betul dekat bawah katil saya. So macam, ya Allah, bertuahnya. Sejuk lah kan. Tak adalah panas. Tak adalah bahang. Sampai katil, okay, saya pun dah ngantuk kan. Dah ngantuk malam tu. Tapi sebelum saya baring tu, ada satu nurse ni. Tapi masa saya nak baring tu dalam setengah jam kemudian lah. Saya dah baring, setengah jam kemudian ada nurse ni datang. Dia nak cek jantung. Biasa macam tu. Dengan jantung baby. Ingat kan? Yang masa awal-awal tu dah cek, tak payah cek lagi. Yang lupa ni cek lagi. Lepas tu cek lagi, diorang minta kita jangan tidur lah. Sebab nak tahu keadaan jantung baby tu. Jadi ni dia suruh kita gerakkan kaki, goyang-goyang kaki ke apa ke, supaya baby tu bergerak lah. Nurse tu kata, baby saya tengah tidur. So tak dapat nak detect. So kena kejut dia melalui kena goyang kaki. Saya pun ikut je lah kan. So, berjaga. Tapi memang dah mati tu saya kena tidur nak cukupkan tenaga. Saya dah tak tidur seharian tu kan. Masa 18 hari nuzul Quran tu, saya tak tidur-tidur sangat tau. Tidur ayam je. Macam kita memikir macam mana nak. Yelah memikir sangat sampai tak tertidur. Tidur ayam-ayam macam tu. Memang ada tidur tapi tidur sekejap. Lepas tu kan yang saya ingat lagi lah. Ya Allah panjang pula cerita ni. Pukul 4 macam tu. Pukul 4 ke pukul 5. Okay, sampailah subuh. Nurse datang lagi. Dia check. Saya tak tahulah setiap berapa jam akan datang. Nurse akan datang kat saya untuk check jantung baby. Check lagi kat jantung baby. Apa tu yang dik macam tu kan. Dengan kita punya ni lah tekanan darah. Semua tu nak check. Kita pun tak boleh tidur lagi. Sebabnya kena goyang kaki. Sebab baby saya tidur. Dia tak dapat nak baca dia punya jantung. Macam tu lah. Okay. Lepas tu dah settle. Itu kalau buat tu memang ambil masa sejam. Lepas tu kalau baby tak dapat detect, ambah lagi. Ya Allah. Bosan jugalah kan. Tapi Alhamdulillah. Syukur sangat time saya buat waktu macam tu, tekanan darah, cek CTG, apa ingat? CTG tu, CTG jantung baby tu. Saya tak ada contraction, tak rasa sakit. Kalau sebelum-sebelum ni dekat hospital swasta pasang CTG baby tu kan, nak cek jantung, masa tu ada contraction, memang rasa stres lah kan. Kita tengah sakit, lepas tu dah masa sama kat perut kita ada something macam kena ikat. Yelah macam rimas. Tapi kali ni yang ketiga tak rasa rimas. Dia okey je kan. Check macam tu. Cuma kita penat. Kita ngantuk macam nak tidur. Nak tidur kan saya cakap kan. Anak ketiga ni memang kuat. Dia macam nak tidur je. Walaupun dah tidur, dia tak cukup lagi tidur. Macam tak cukup tenaga. Lepas tu, saya lepas subuh tu, terus pukul 7 macam tu kan. Macam tu, diorang masukkan, kan saya ada pakai jarum kan. Diorang masukkan apa tu, ubat antibiotik. Antibiotik macam tu lah. Untuk apa? Untuk elakkan baby bila lahir tak kena kuman. Saya kan ada GBS. Dan GBS ni maksudnya macam keputihan tu banyak. Keputihan banyak. Jadi dalam keputihan tu ada kuman. Tak naklah baby terkena jangkitan tu. Risau. Okay, lepas tu dah masuk antibiotik. Pukul 8 lebih tu pergi ke bilik, satu bilik ni kan. Bilik ni. Dan jumpa doktor. Doktor masukkan ubat induce. So doktor memang nak paksakan lah. Paksa saya untuk bersalin waktu tu juga. Tapi memang dah awal-awal dah klinik KKM cakap saya memang kena paksa bersalin kalau tak ada tanda-tanda. Masa masukkan ubat induce tu kan, ubat pil tu, diorang cek pembukaan dulu tau. Kalau dah 3 cm, tak payah pakai ubat induce. Tapi kalau tak sampai 3 cm, kenalah pakai ubat induce. So masa dia cek selup lagi,
Selup. Lepas tu cek rupanya saya baru 2 cm. Lambat lagi. Saya pun tak ada rasa contraction. Memang tak ada rasa tau. Okay, lepas tu doktor cakap, oh awak ni dah 2 cm ni. Jadinya kena pakai ubat induce. Kita guna pil ya. Masa tu saya macam nervous juga. Sebabnya kita pertama kali anak pertama dengan anak kedua tak pakai induce pun. Memang original sakit contraction tu pup terus keluar. Saya cakap dengan doktor, okey lah boleh lah kan. Nak tak nak kenalah boleh kan. Takkan tak boleh. Memang lambat lah nak buka. Pembukaan tu lambat lah. Sebab doktor cakap memang kita nak awak bersalin hari ni juga. Saya dah dimasukkan ubat pil induce tu dekat bahagian pembukaan baby. Katanya kalau ubat induce tu kan rasa sakit kan. Okay, saya pun dah dimasukkan. Lepas tu pergi ke katil balik semula. Buat macam biasalah kan. Dalam pukul 9 pagi macam tu. Nurse datang, cek tekanan darah, cek CTG lagi. CTG tu jantung baby lah. Cek semua. Saya buat persiapan macam mandi, kemas semua kan. Lepas tu tidur kejap. Okay, sampailah tengah hari. Tak ada rasa apa-apa. Dalam pukul 11 lebih macam tu, nurse minta datang masuk bilik yang masukkan ubat induce tadi tu. Bilik apa? Saya pun tak ingat. Tapi saya panggil bilik rawatan lah. Saya pun terus pergi bilik rawatan. Jumpa doktor. Doktor minta saya baring. Nak cek lagi pembukaan. Jadinya doktor cakap kalau pembukaan saya dah 4 cm, bolehlah terus hantar ke labor room. Dan saya pun baring. Doktor selup. Sekali cek rupanya 3 cm. Sikit sangat. 1 cm waktu yang tengah malam semalam tu kan. Sebelum masuk ward tu. Lepas tu subuh baru 2 cm. Lepas tu dah masuk ubat induce dah. Pil. Lepas tu tengah hari cek baru 3 cm. Lambat lah kan. Jadinya doktor pun cakap okey awak baru 3 cm ni. Jadinya kan terpaksa awak pakai induce yang drip tu. Tapi bukan pakai dekat dalam ward. Saya pakai ubat induce tu dekat mana? Dekat labor room nanti. Semua dah bagi tahu awal. Jadi ni doktor cakap, ya awak kena get ready lah. Kita nak pakaikan awak ubat induce. So sebelum masuk ubat induce, dia letakkan ubat tahan sakit. Efek ubat tahan sakit tu boleh bagi orang ngantuk guys. Saya pun lepas kena cucuk tu, alhamdulillah sebelum kena cucuk tu saya dah makan nasi tau. Cucuk dekat punggung, lepas tu kan balik ke katil kan. Masa tu suami saya ada tau. Dia datang lawat. Saya cakap dengan suami saya macam ngantuk lah. Ngantuk sangat. Saya pun tertidur. Tidur dia macam tanpa sedar. Tiba-tiba lena. Macam tu. Baring je terus lena. Suami ada kejut. Dia dah nak kena balik. Waktu lawatan dah nak habis. So dia nak balik. Lepas tu suami pergi je. Tapi sebelum tu sebelum tu saya dah pesan dekat suami kan. Apa yang doktor sampaikan kat dalam bilik tadi. Masa sebelum masa saya pasangkan ubat tahan sakit. Cek pembukaan semua tu. Doktor ada pesan. Dia kata minta suami daftar untuk masuk bilik labor room nanti. Maksudnya nak minta kebenaran lah. Kebenaran yang suami boleh masuk bilik labor room nanti. Jadinya bila suami dah daftar, bolehlah suami masuk dekat labor room temankan kita bersalin. Macam tu. Lepas tu suami pun pergilah daftar. Daftar semua dah settle. Lepas tu saya pukul 2 macam tu. Rupanya nurse minta saya pergi ke labor room. Saya pun siap-siap cepat-cepat. Handphone tak boleh bawa tau. Handphone memang tak boleh. Ni hospital ni memang ada setengah hospital boleh bawa. Tapi hospital saya bersalin ni memang tak boleh bawa. Jadi kena tinggal lah. Botol air pun tak boleh bawa. Saya cakap boleh bawa botol air. Cakap tak payah. Siap-siap minum air dulu. Makan, minum semua siap-siap dekat ward. Jadi macam, okey saya pun masa tu tak tahu nak makan apa. Saya tu makan kurma. Last minute kan. Suami bawa kurma tu last minute guys. Saya makan kurma 3 biji. Lepas tu minum air banyak. Air pula air selusuk yang dah dibaca doa dari suami saya. Minum air banyak. Lepas tu kencing siap-siap. Sebab saya pertama sekali saya tak nak pundi kencing saya tu. Bukan pundi kencing. Tiup air kencing tu. Saya tak nak cucuk dekat situ. Sebab sakit. Macam kena cubit tau. Lepas tu kena tarik kulit tu. Sakit. Jadi saya tak nak masuk tiup air kencing tu kan. Saya tak nak. Jadi saya kencing siap-siap. Dah siap tu terus duduk atas kerusi roda. Saya ditolak oleh nurse sampai ke labor room. Sampai ke labor room, diorang selup. Tapi sebelum diorang selup lagi, diorang dah standby cucuk jarum. Saya pakai cucuk jarum 2 tau. Katanya untuk berjaga-jaga sebab saya kan ada sejarah yang saya tumpah darah anak nombor 2. Teruk jugalah. Lepas tu diorang pakailah 2
Satu belah kanan saya ni dia letak air antibiotik. Satu lagi bukan antibiotik saya pun tak tahulah air apa. Tapi sebelah sini tak adalah diorang letak apa-apa, cuma standby je lah kot saya tumpah darah ke apa. Lepas tu diorang baru ingat yang saya cocok tu di belah kanan adalah drip induce. Sebelah sini pula drip apa tu untuk kuatkan pengecut rahim macam tu. Okey, lepas tu kat belah kanan doktor dah pasang untuk tekanan darah kan. Okey, dah siap semua pasang, dah ready. Lepas tu diorang slow nak check lah pembukaan. Okey, lepas check pembukaan tu diorang cakap baru 3 cm. Tak buka-buka lagi rupanya. Ingatkan dah buka dah seterusnya kan, pun tak buka lagi. So macam ya Allah, kenapa tak buka lagi ni? Kita nak cepat kan. Lepas tu air drip induce tu saya perasan dah bila dah turun laju kan. Ya Allah, baru ada rasa sakit datang. Sakit apa? Sakit contraction. Saya baru tahu kena bersalin secara paksa ni dia berbeza, dia lain. Tapi bagi saya, bersalin secara paksa yang masukkan induce drip ni, waktu tu sakit, waktu tu lah cepat-cepat rasa macam nak bersalin. Tapi kalau yang normal, dia dah sakit lama tau, dah sakit lama sekejap macam tu. Tapi ini tiba-tiba zup terasa sakit sangat. Tapi sakit dia memang luar biasa lah. Berbeza yang tak pakai induce ni. Bagi saya macam sebenarnya dua-dua okey lah sebenarnya. Pakai induce okey, tak pakai induce pun okey sebenarnya bagi saya lah. Saya ingatkan induce drip ni okey tapi tak okey. Bukan tak okey, okey je semua sama-sama je. Dua-dua ada risiko dia sakit tu. Tak boleh elak lah. Kita ingatkan boleh elak daripada sakit. Memang nak beranak memang tak boleh elak. Ni sakit dia tak sakit. Okay? Lepas tu diorang pun ada check pembukaan saya sebab dah lebih kurang dekat pukul 3 lebih ke 4 lebih macam tu. Check pembukaan saya sedang selok dah 6 cm dah. Daripada mula-mula 4. Dia dah buka sikit 4. Lepas tu check lagi dah 6. Menggigil tu memang sakit sangat. Doktor berpesan, awak jangan paksa kalau pembukaan rahim awak belum buka sepenuhnya. Masa tu keadaan saya sakit sangat, saya nak meneran. Lepas tu saya tak boleh nak cakap apa. Saya memang dah sakit sangat. Bila sakit sangat saya automatik macam nak teran tau. Macam nak teran, macam nak berak macam tu. Waktu tu menggeletak, saya macam tak nak cakap macam mana saya sakit tu. Sampai nurse kata, awak jangan macam ni. Apa saya buat waktu tu lah. Saya pun tak sedar apa saya buat. Tapi saya tak adalah jerit. Tak ada jerit pun. Cuma sakit tu bercakap macam keluarkan suara juga. Tapi tak jerit. Jadi nurse kata, awak jangan macam ni. Dia masih tak tahu kenapa situasi tu. Macam saya rasa perasaan saya macam nak mati. Macam tu. Saya nak cerita macam ngeri. Tapi terpaksa nak cerita nak kongsi cerita ni. Peduli apa, saya tak tahu, dah tak tahan sakit sangat. Saya macam nak teran juga walaupun baru 6 cm. Sebenarnya tak boleh, korang jangan ikut tau, jangan. Sebab bahaya bahaya. Nanti kita tak tahu benda apa yang akan berlaku kan. Bahaya, jangan ikut saya. Ni saya cerita diri saya lah yang macam ni. Lepas tu kan, tak, saya tak sedar. Tiba-tiba nurse tengok saya punya pembukaan. Tapi dah nampak kepala. Terus nurse call suami, suruh masuk bilik. Waktu tu dah nak masuk asar dah. Yang saya dah nak bersalin. Saya pun tak tahulah masa tu dah pembukaan dah berapa. Sebab dah nampak kepala dah. Saya pun dah tak sedar, memang kerja nak teran aja. Masa dah sakit teruk tu macam kerja dia nak teran je. Dahsyat lah. Sakit dia menggeletar satu katil tu. Lepas tu kan, teran, baby tu dah separuh keluar, suami baru sampai, terus baby keluar terus. Suami cakap macam tu lah. Sebab saya cakap dengan suami, dapat tak tengok sepenuhnya? Dia tak tengok sepenuh, tapi dapat tengok masa baby masa nak keluar sehabis macam tu, baru nampak. Kira dapat tengok sekejap lah. Okey lah tu kan. Alhamdulillah, syukur suami nampak juga. Tak nampak langsung macam, alah terkilan kan. Saya pun tak menyabar agaknya nak cepat habis keluar tu. Sebab sakit sangat yang teramat macam nyawa nak cabut dah. Masa teran tu push, saya pun tak ingat berapa kali saya push. Tapi doktor dah awal-awal tu kan, masa sebelum saya sakit contraction tu, diorang dah cakap dah, nanti awak kena gunting macam tu. Saya tak kena gunting guys. Tapi walaupun saya tak kena gunting, tapi saya terkoyak sikit je. Jadi bila koyak ni doktor kena jahit juga supaya kulit tu nampak cantik. Tak adalah kalau koyak doktor biarkan, nanti dia tak cantik, ada pencantuman dia tu. So doktor pun jahit. Tapi sebelum jahit tu keluarlah uri dulu kan. Dah siap semua. Yang best je, baby keluar je terus letak kat badan saya. Tapi memang hospital swasta pun buat macam tu.
Tapi kali yang ketiga ni saya dapat rasa lah baby keluar. Saya dapat tengok sebab saya kacamata. Yang tu yang best tu kacamata. Baby keluar saya nampak, terus letak kat atas badan saya, skin to skin. Kata doktor bagus. Untuk apa saya pun tak sure. Kena buka balik info. Oh, Aina. Okay, lepas tu memang masa doktor letakkan baby kat atas badan kita, rasa macam feeling betul-betul rasa nikmatnya. Suami saya pun sempat azan, azan ke iqamat lalu dan so doktor pun ambil baby tu bersihkan, dan dalam masa sama Uri pun dah keluar, Uri pun dah dibagi pada suami pun nak balik cepat sebab ada urusan. Suami saya ada kerja, ada kerja, jadi kenalah pergi balik cepat-cepat. Doktor pun jahit, memang saya nampak real semua diorang jahit. Memang kali ni saya bersalin memang real nampak. Mungkin asbab saya pakai kacamata. Bila pakai kacamata, kita boleh nampak sharp tau. Macam HD. Macam jelas kita, apa orang tu buat. Kalau kita buka kacamata, saya ni kan rabun. Macam nampak blur, macam tak rasa feeling tu. Selamatlah selama saya proses bersalin tu dengan kacamata, nampak real apa yang berlaku. Nampak jarum, nampak tu, nampak ni, semua kita nampak apa dia buat. Nampak dulu sebelum ni anak pertama kedua tak kacamata kan, masuk labor room buka kacamata. Jadi rugi sebenarnya kan. Saya macam ya Allah, tak apalah, dah lepas kan, macam mana. Kita pun tak tahu kan. Nurse dah berjahit semua, dihidang dengan air Milo. Saya pun tak sangka diorang bagi air Milo, bagi tenaga. Bukan air Milo tau, air coklat sebenarnya. Okay, lepas tu minum, lepas tu baby pun sampai. Terus diorang minta saya menyusukan. Sekejap tau proses dia, sekejap. Lepas tu pukul 6 lebih, saya pun dah duduk kat atas kursi roda. Lepas tu diorang tolak. Semasa sebelum kena tolak tu, sempatlah baby nyusu badan. Baby memang pandai kan, cakap betul. Dia pandai betul dia menyusu. Saya pun tak tahulah keluar ke tak susu saya kan. Sebab saya tak ada buat test pump ke apa ke kat rumah, tak ada. Okay, lepas tu nurse terus tolak saya ke ward. Sampai je ward ada makanan. Nurse minta cepat makan. Jadi tak adalah saya kelaparan waktu tu. Saya pun makan dengan lajunya. Cepat-cepat takut baby bangun. Baby dah masuk ke dalam tub. Baby dah, dia kan tidur, dia macam dah goyang-goyang sikit kan. Tapi jiran kata sebelah, kata baiknya baby ni diam. Okay, lepas tu kan, makan-makan cepat-cepat, terus ambil baby susukan lagi. Yang bestnya kan, korang nak tahu, saya tak ada rasa, yelah masa sebelum bersalin tu rasa macam nervous. Bila dah bersalin tu, nervous tu dah tak ada dah. Saya tak ada rasa nervous dah. Saya rasa macam tiba-tiba boleh bersalin lagi ni gitu. Menyusukan baby sampai dia berak, sampai berak 3 kali macam tu. Saya pun memang kerap bagi dia susu sepanjang kat ward tu. Sebab kita nak balik cepat tau. Tak nak lama-lama dekat dalam ward. Bosan tau. Yelah tak sama rumah kita dengan ward ni. Memang malam tu saya tak tidur sangat lah. Tak boleh tidur lah sebab jaga baby kan. Jaga baby, susukan baby. Setiap 2 jam tu saya memang bagi dia susu. Lepas tu saya kena makan, make sure perut saya kena makan yang kosong. Bila kosong, susah nak dapat susu yang banyak lah. Bagi saya macam tu. Sampailah esok subuh, still tekanan darah tu semua kan, diorang check. Baby pun diorang check. Dan diorang dah start bagi makan ubat. Bagus tau, best juga lah. Sebenarnya ward ni best. Tapi yang tak bestnya, bila waktu lawat tu. Bila waktu lawat kan, ada orang lelaki kan. Kita ni menjaga aurat. Jadi macam Allah, susahlah nak bergerak, susah nak apa. Memang ada langsir, so kita tarik je lah langsir tu kan. Pukul 9 pagi macam tu, doktor datang dengan nurse datang, minta lah bagi nasihat. Settle. Yang doktor cakap, tahniah sebab berjaya lah kan. Yang saya tak ada berlaku apa-apa. Alhamdulillah, saya pun syukur ya Allah, terima kasih sangat-sangat ya Allah, dan berkat doa korang semua juga. Tak ada berlaku tumpah darah, apa-apalah yang tak diingini. Maksudnya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Doktor pun cakap macam tu tau. Petua dia, tip dia kan, saya nampak lah proses mengandung tu, ikut je apa nasihat doktor, dan doktor suruh buat apa, ikut je. Lepas tu jaga makan, pastikan makanan yang sihat-sihat lah. Jangan makan benda yang tak sihat. Makanan tak sihat tu apa? Macam makan Maggi, fast food lah, macam makan nugget, hot dog, tu tak sihat, makanan tak sihat. So kena jaga semua tu, semua kena jaga supaya kita tak nak ada bersalin tu ada apa-apa yang berlaku macam tu. Sebab dengan kita jaga sepanjang mengandung tu kan, jaga diri kita baik-baik semua, alhamdulillah, insyaAllah. Lepas tu okay, doktor pun cakap saya boleh balik.
happynya saya pun boleh balik. Saya terus mesej dengan suami saya. Waktu tengah hari nanti lawat tu, datanglah ambil saya sekali. Happy sangat-sangat saya dah boleh balik awal. Baby pun tak ada, diorang pun dah check dah. Doktor bagian doktor pakar kanak-kanak, diorang dah check baby semua okey, tak ada apa-apa kan. Pendengaran, dari segi pergerakan, berak dia dah cukup 3 kali. Air kencing dia dah keluar berapa kali kan. Jadinya kita dah boleh balik. Lepas tu sebelum balik tu minta saya lah kan. Minta saya pergi ke bilik rawatan untuk cek yang terakhir sebelum balik kan. Saya punya jahitan tu. Terpaksa doktor cek jahitan. Doktor tengok jahitan tu okey. Lepas tu diorang ada selop dekat bahagian dubur, bahagian punggung, macam tu, dubur, diorang selop, diorang suruh kita kemut, nak tengoklah kita function tak function yang sihat ke tak kat situ. Tak tahulah, saya pun tak sure, tapi ni saya punya rasa lah. Alhamdulillah, lepas tu semua dah okey, terus saya pun boleh balik. Tapi saya pun datang tengah hari, angkat beg semua. Jangan lupa pergi ke kaunter untuk dapatkan semua dokumen sebab kita nak buat JPN nanti. Itulah kisahnya. Alhamdulillah, lepas Zuhur settle pukul 2 macam tu, saya barulah keluar daripada hospital tu. Itulah proses panjang saya ada kat hospital. Macam lama kan, tapi sekejap je. Masuk hospital tu sebenarnya 19 hari bulan lah, pagi, pukul 12 pagi sebenarnya. Lepas tu keluar daripada hospital tu, esoknya 20 hari bulan, tengah hari. So jadinya total dalam 1 hari setengah je saya kat hospital. Sekejap je. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat ya Allah. Itu sahaja perkongsian saya, pengalaman bersalin anak yang ketiga. Baby saya pun berat lahir, tak berat mana, 2.7 je. Bila tak besar mana pun bolehlah bersalin secara normal. Yang penting kita sihat dan dipermudahkan nak bersalin tu. Itu sahaja. Alhamdulillah. Okay, terima kasih korang sebab tengok video saya ni lama-lama. Saya pun tak tahu nak edit berapa lama ni. Okay, itu sahaja saya nak share. Apa-apa yang korang nak komen kat bawah, komen lah. Saya pun tak pasti saya punya cerita ni dapat sampai ke ataupun macam mana. Dan saya harap apa saya cerita ni korang dapatlah manfaat sikit. Saya pun nak belajar-belajar bercakap semula dengan kamera. Sekian lama tak bertoleransi dengan kamera, kekok, mata pun melilo tu. Dan terima kasih juga sebab sudi like video ni, komen, share. Terima kasih korang semua. So kita jumpa lagi di video seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.